Baiklah, berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Perlis bersama Wan Muhammad Ryan Rohidar. Silakan, Ryan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Ular menyusur akar, tidak akan hilang bisanya. Pepatah itu amat bertepatan dengan status seorang doktor dan pegawai di Hospital Tunku Fauziah HTF Kangar yang sanggup bekerjasama dan secara sukarela menjahit peralatan perlindungan diri PPE bagi kegunaan rakan-rakan yang lain untuk merawat pesakit COVID-19. Dengan berbekalkan kemahiran, sukarelawan HTF itu berjaya menyediakan PPE bermula dari penyediaan bahan dengan kos hasil sumbangan kaki tangan. Bagi kalangan doktor pakar, apa yang boleh dilakukannya lebih kepada membantu rakan-rakan sejawat memperolehi peralatan yang sempurna dalam menjalankan tugas. Lebih menarik, dengan buatan sendiri PPE, mereka berupaya mengubah suai mengikut saiz si pemakai demi keselesaan semasa bertugas. Semacam satu keluarga lah, sebab bila kita buat DIY ni kita tidak mengira pangkat. Maksudnya semua akan ada tugas masing-masing. Okay, orang ni buat benda ni, orang ni buat benda ni, mengikut kepakaran yang mereka ada, dan kita tidak ada paksaan. Semua yang datang hanyalah sukarelawan. Buat semua ni dengan ikhlas hati, dan saya rasa yang ni lah satu-satunya peluang untuk saya tamak pahala, buat projek pahala, ya. Sebab disaster ni jarang berlaku. Biasanya berlaku banjir pun seminggu, 2 minggu dah habis. Kita dah back to normal work. Tapi kali ni disaster yang lebih lama, dan saya rasa perlukan lebih banyak komitmen. Setakat ini, pasukan sukarelawan HTF telah menjahit lebih 1,000 pasang pelindung kasut, 700 tudung dan lebih 100 jubah yang telah pun diguna pakai oleh Jabatan Kawalan Infeksi HTF. Dalam perkembangan lain, unit transfusi darah HTF Kangar menjalankan program derma darah bagi menampung keperluan sepanjang tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Ia berlangsung 5 hari sejak semalam hingga Jumaat ini. Bekalan darah di HTF ketika ini adalah mencukupi dan berada pada tahap selamat. Bagaimanapun, jelas pakar perubatan transfusi Jabatan Patologi HTF, Dr. Wan Nurfalah Wan Yahaya, stok bekalan masih diperlukan bagi menghadapi sebarang kes kecemasan dan menjelangnya Ramadan. Kita perlu buat temu janji dulu. Bila sampai di kaunter, kita ada kaunter tambahan. Sebelum ni tak ada kaunter tu, sekarang kita ada kaunter saringan di mana kita akan melakukan pemeriksaan suhu dan juga ada soalan-soalan saringan tambahan yang berkaitan dengan COVID-19 lah yang kita akan tanya di situ. Dan bila penderma tu melepasi kaunter saringan, baru kita bagi mereka untuk mengisi borang derma darah yang biasa tu. Dan teruskan menderma lah buat hemoglobin, lepas tu pemeriksaan doktor dan mendermalah sekiranya layak. Beliau ditemui pada program derma darah anjuran unit transfusi darah HTF dengan kerjasama Persatuan Bulan Sabit Merah Daerah Padang Besar di Kangar. Sepanjang Januari hingga Mac lalu, sebanyak 2,150 pek darah berjaya diperoleh, manakala bagi tempoh PKP pula sebanyak 486 pek darah. Bilangan penerima darah yang dijangka sebanyak lebih kurang dalam 50 orang. Kita target sehari 10 orang, jadi 20 hingga 24, bermakna kita dapat 50 orang. Kempen derma darah ni untuk kegunaan hospital lah. Kita support unit transfusi hospital untuk kita menderma pada yang memerlukan. Ini berapa kali darah? 20. Ini kali yang ke-20. Dia ni first time lah kau derma darah ni. Bila kau pergi buat check-in, doktor kata bolehlah derma darah ni, kira dia lulus lah kan. Unit transfusi darah HTF memerlukan lebih 700 beg darah setiap bulan dan keperluan ini berdasarkan jumlah penggunaan untuk pelbagai kes sepanjang tahun lalu di antara 6 hingga lebih 7,000 beg darah.
Tahanan PKP dan banduan baharu yang dihantar ke Pusat Koreksional Gua Nangka Arau diwajibkan menjalani saringan kesihatan terlebih dahulu sebelum ditempatkan ke dalam pusat berkenaan. Ia merupakan langkah keselamatan wajib bagi mengelak berlaku penularan COVID-19 kepada banduan lain. Pengarah Pusat Koreksional Perlis, Penolong Komisioner Penjara Hamid Tahar berkata, kesemua tahanan PKP bermula 18 Mei diasingkan dan ditempatkan di dalam satu sel. Kita akan buat sanitasi kepada setiap banduan yang masuk. Yang mana setiap banduan ataupun remang ataupun tahanan yang masuknya kita akan buat sanitasi di pintu besar. Bukan di dalam pintu besar, di pintu besar. Yang mana proses itu akan dilaksanakan melalui dua kaedah. Satu kaedah melalui terowong lah. Dan satu lagi kaedah melalui pekapung semburan madang tu. Pusat Koreksional Perlis menerima tahanan baharu hampir setiap hari yang dihantar dari Kubang Pasu, Langkawi dan Perlis. Manakala lebih 100 tahanan yang ingkar PKP telah diterima sepanjang pelaksanaannya. Laporan tadi mengakhiri lintas langsung berita wilayah dari RTM Perlis. Terima kasih kerana anda terus berada di rumah. Kami bekerja untuk sampaikan maklumat kepada anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, terima kasih Ryan langsung dari Perlis.